Tapi sebelum tu saya nak bawa semalam tentang isu di mana Hasni menyatakan kalau UMNO ada di Johor, di Singapura, maka akan majulah Singapura. Jadi YB Kevin Lee dengan juga Ustaz Wan Ji hari ini membuat naik posting yang menarik yang buatkan saya berfikir. Saya fikir betul juga. Pertama sekali saya tengok komen Ustaz Wan Ji, dia kata apa? Dia kata kalau dulu bukan ke PAS kata UMNO kalau ada di Singapura maka mundurlah Singapura. Johor UMNO pula kata kalau dia ada di Singapura maka majulah Singapura. Now Ustaz Wan Ji kata bukankah dulu dia orang kata jangan jadi macam Singapura? Tiba-tiba hari ni dua-dua PAS dengan UMNO di refer Singapura tu sebagai maju, sebagai negara maju yang wajib kita kata nak kena tengok sebagai contoh, sebagai referral. Bukankah dulu PAS dengan UMNO yang kata jangan jadi macam Singapura? Betul juga kan? PAS UMNO sendiri kata jangan jadi macam Singapura. Tengok Singapura diperintah oleh China. Tengok apa yang berlaku pada Singapura. Tapi kalau kita tengok sekarang apa yang berlaku, dia orang dua pula kata berlumba-lumba nak ambil Singapura sebagai contoh negara maju. YB Kelvin Yee pula kata, dia komen, dia kata kalau sekiranya UMNO masa Singapura itu dah akan jadi maju Singapura, kenapa Malaysia tak maju-maju? Saya fikir betul juga, logik juga kan. UMNO kata kalau dia masuk Singapura akan maju Singapura. Habis dia dah memerintah lebih 60 tahun kat Malaysia, kenapa Malaysia tak maju-maju lebih daripada Singapura? Logik juga. Betul tak? Bukannya kalau PAS yang kata kalau kami masuk memerintah Singapura kami akan maju, okeylah. Sebab dia tak pernah memerintah lagi kecuali sekarang ni. Tetapi UMNO dah memerintah Malaysia berpuluh tahun, tak pernah kerajaan kecuali 2018 22 bulan kerajaan parti lain yang memerintah. Selama ini UMNO memerintah. Kenapa tak lebih maju daripada Singapura? Itu soalan kita. Jadi bagi walaun cai, bagi macam-macam semua, bagi dia logik lah, sebab dia tak boleh nak berfikir kan. Tetapi bagi kita yang boleh berfikir ni, kita kata kenapa jadi macam ni? Okey, yang menarik juga tuan-tuan, saya tak nak tunjuk lah, ada satu surat palsu lah. Surat tu palsu, disebarkan hari ini, dikatakan datang daripada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional dikatakan kejap. Dikatakan Perikatan Nasional hari ini menulis satu surat lah. Muhyiddin Yassin menulis satu surat bersetuju untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi persoalan kita kepada dia orang ni, okey, dia macam ni. Surat itu disebarkan. Okey, kita pun tahu surat tu surat palsu. Nak datang pilihan raya ni mungkin BN ke siapa ke menyebar, pun tak tahu. Tapi yang menariknya, antara yang menyebarkan, yang share surat tu, saya tak share surat tu, adalah orang mana? Lepas tu dia kata sesuatu yang defamatory lah, bukan defamatory, satu yang damaging, satu yang condescending, satu yang macam merendah-rendahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkenaan dengan surat tersebut, number one, okey, kita tolak tepi surat tu pasal. Number one, kalau betul lah surat tersebut, kalau betul lah yang tulis surat tu Perikatan Nasional, kalau betul, which is not, tapi kalau betul yang menulis surat itu adalah Perikatan Nasional yang tulis surat, kan? Kejap, saya kata, okey, persoalan saya, kenapa nak share benda tu dan kenapa nak tulis perkara tersebut? Saya malah nak sebut siapa mamat tu lah. Geng ni saya malah nak sebut, tapi ni geng yang dalam amanah yang pro atuk lah, senang cerita, yang pro atuk. Okay, tak apalah, itu hak dia nak cakap apa sekalipun. Tetapi yang kedua, kita tahu benda tu palsu. Kita tahu benda tu palsu, benda tu tak boleh pakai. Okay, now membawa saya kepada poin saya seterusnya berkenaan dengan Johor sekarang ini. Balik kepada Ilham Center tadi. So balik kepada apa yang Ilham Center bawa. Saya bawa berkenaan dengan apa yang disebut oleh Ilham Center. Kejap. Ilham Center ni adalah satu pusat untuk mengkaji pilihan raya. Last pilihan raya pun dia kaji juga, which is PRU 18. Dia salah buat kiraan. Dalam last pilihan raya lah, Ilham Center kata BN boleh kekal, tetapi Invoke kata PH boleh menang. Tapi Alhamdulillah Invoke betul. Tetapi kali ni Ilham Center kata PH PKR tak bermain sekat penguasaan BN di Johor. Ilham Center, Pakatan Harapan termasuk PKR dilihat tidak bermain untuk menyekat penguasaan BN dalam pilihan raya negeri Johor.
Berdasarkan hasil kajian Ilham Center, perpecahan pembangkang memberi kelebihan kepada BN dan PH dilihat buntu mencari formula magis bagi mengembalikan kegemilangan pencapaian mereka pada PRU ke-14. Ilham Center juga membentangkan BN mampu memenangi sekurang-kurangnya 35 kerusi berbanding dengan 56 kerusi di Johor, 35 kerusi, manakala PH selesa dengan 10 kerusi. Baki 11 kerusi pula tidak dapat dibaca kerana berlaku perebutan sengit untuk dimenangi oleh Perikatan Nasional, BN dan PH. Even kalau menang sekalipun masih lagi 21 kursi. Katalah PH menang semua, masih lagi 21 kursi. Perikatan Nasional menyatakan ternyata menjadi saingan utama kepada BN, tetapi peratusan bukan Melayu yang tidak menyokong gabungan ini yang menyebabkan mereka gagal mengatasi BN. BN sebenarnya sudah mendapatkan laba keuntungan apabila undi Cina disudutkan kepada PH dan undi Melayu pula terpecah-pecah dalam saingan 3 penjuru atau lebih. So dia kata BN sebenarnya dia ada untung apabila undi Cina pergi kepada PH, tetapi undi Melayu berpecah-pecah dalam saingan 3 penjuru atau lebih. Pilihan Johor akan membuktikan dengan jelas sekiranya berlaku perebutan undi mengikut etnik akan memberi keuntungan melalui undi yang sekadar mencukupi kepada BN. Menurut laporan itu lagi, pembangkang tidak mempunyai pilihan selain bekerjasama membina sebuah gabungan atau electoral pact yang boleh merangkumi setiap segmen pengundi. Sekiranya pihak pembangkang gagal memenuhi syarat ini, kesimpulannya sudah dapat dijangka dalam pilihan umum yang akan datang. Ternyata Perabatan Melayu, jong pecah you kenyang, tepat dalam menggambarkan apa yang berlaku dalam pilihan raya kali ini. Perpecahan pembangkang yang terlalu rencam dan berbilang penjuru memecahkan kekuatan undi PH semasa pilihan raya umum lalu, secara taktikalnya menguntungkan BN, katanya lagi. Kemunculan parti-parti baru yang pertama kali seperti Pejuang, Muda, Warisan, Parti Bangsa Malaysia, kata laporan itu, memeriahkan pilihan raya kali ini sebagai pesta demokrasi sekaligus menjadi tanda aras pilihan raya umum akan datang. Katanya, Muda dilihat kehadapan berjaya menjalin kerjasama Pakatan Pilihan Raya bersama PH meskipun bertemu dengan PK Adil Hakim. Dalam kajian ini, majoriti responden menyatakan persaingan utama merebut perhatian pengundi ialah 3 gabungan iaitu BN, PN dan PH. Maksudnya, yang lain-lain itu tidak signifikan sangatlah. Parti-parti kecil lain menerima sokongan berbeza mengikut lokaliti tetapi tidak mampu mencabar gabungan tersebut, kata laporan itu lagi. Jadi tuan-tuan, kesimpulan apa yang kita boleh bawa kat sini? Kita boleh simpulkan dari sini. Satu perkara yang kita boleh nampak adalah di sini kita dah akan nampak jelas bagaimana pembangkang itu, banyaknya parti pembangkang itu sebenarnya memecahkan undi pembangkang. Saya dah nyatakan pada ini di Melaka, saya juga nyatakan perkara ini di Sarawak, bahawa perkara ini akan memecahkan undi pembangkang. Now, apa formula kita nak? Yalah, kita akan menghadapi perkara tersebut dalam PRU. So, apa formulanya untuk kita nak mengelakkan perkara itu daripada berlaku? Dia ada formula dia. Formula itu ada dan insyaAllah akan diumumkan tidak lama lagi. Tapi bukan sekarang lah. Tapi PRN dah dekat dah ada. Esok dah PRN, tak boleh nak cakap apa lah. So formula tu nanti, bukan sekarang. Tetapi formula tu ada. Saya tak boleh nak umum lah. Dah nama formula kan. Takkan kita nak cerita taktik pula. Takkan kita nak cerita taktik pula. Dan formula itu bermula dengan pemilihan Parti Keadilan yang akan berlangsung bulan 4, bulan 5 ini. Sebab tanpa ada pengurusan dalaman parti yang betul, tanpa ada orang yang betul mentadbir parti yang akan membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim ke hadapan dalam menguruskan parti ini, itu akan membawa kepada kehancuran dan juga kekalahan dalam PRU. Sebab itu orang yang berada di sisi Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas pemilihan parti ini adalah sangat penting. Siapa orang itu? Nanti kita akan umum lah, bukan sekarang. Lepas menaman jalon je kita umum. Alah, tipulah kau. Tak apalah, tak percaya tak apa. Saya kata tak percaya tak apa. Itu bukan isu dia. Isu dia sama ada kita nak bersedia untuk berubah atau sedia nak menang atau nak kalah. Itu je. Nak kalah banyak ke? Nak kalah banyak ke? Atau kita nak bersedia untuk menang? Itu saja. Tak setuju tak apa. Ini negara demokrasi. Setuju tak setuju tu tak apa. Itu negara demokrasi. Cuma formula tu ada, tuan-tuan. Formula tu ada. Dan formula itu kita tak boleh realisasikan lagi dalam PRN ini. Belum. Kenapa tak boleh realisasikan? Takkan saya nak cerita pula kan? Kan kita kata kita cerita, kau kata kau dedah pula rahsia dalaman. Jadi tak payahlah kita cerita. Okay?